Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang hormati Al-Fadhil Ustaz Zahir dan semua para imam dan asatizah penyelaras kuliah Masjid Negara Malaysia, muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita teruskan pengajian kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Anak Kunci Syurga dalam versi ini muka surat 44. Muka surat 44. Kalau yang lama tu cari di bawah tajuk beriman kepada qalam, arash dan kursi. Qalam, arash dan kursi. Jadi tiga perkara kita ada di sini. Insya-Allah taala kita akan bincang dalam perbincangan kita ini. Kata di Tuan Syekh kita Musannif rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan lauh mahfuz. Apa dia lauh mahfuz? Tempat tulis tu, tempat kalam nulis tu dia panggil lauhil mahfuz. Lauh ni kalau zaman kita hari ni papan tulis, itu dia panggil lauh. Kalau kita pergi tempat negeri Arab tu yang dia bawa papan, kalau tengok dalam video yang orang tunjuk setengah-setengah negara di Afrika kan, masih lagi bawa papan tulis, itu dia panggil lauh. Ataupun kalau papan hitam tu, papan putih tu dia panggil lauhah. Boleh. Mana lauh ni mana tempat kalam nulis dan kalam. Kita nak beriman kepada makhluk Allah Azza wa Jalla ini, nama dia kalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma khalaqallahu lauhan mahfuzan min durratin bayda. Maksud dianya, Allah SWT menciptakan lauh mahfuz daripada permata berwarna putih. Permata berwarna putih. Tengok nota 27. Nota 27 dalam kitab ini anda dah tambah, lengkapkan hadis ini untuk memudahkan para jemaah dan juga para asatizah ketika nak huraikan kitab ini. Dia ada nota hadis yang lengkap. Tengok daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni satu hari dia kata apa? Lawaditu anna indi rajulan min ahli al-qadar fawaja'tu ra'sahu. Hadis yang panjang macam ni. Aku harapna kalau mari orang yang mengingkari qadar. Mana masa tu sudah timbul satu kumpulan yang tidak percaya kepada takdir. Dia panggil puak-puak qadariyah, kan? Puak-puak ahli al-qadar ni mari. Ibnu Abbas kata apa? Fawaja'tu ra'sahu, aku nak cocok atas kepala dia. Qalu, orang pun tanya dia, wali mazalak, kenapa tuan marah sangat ni? Bila Ibnu Abbas ni marah mestilah ada sebab, kan? Takkan dia marah tak ada sebab kepada pokok qadar ni. Sebab dia kata, qala li anna Allah khalaqa lauhan mahfuzan min durratin bayda. Dia kata sesungguhnya antara ciptaan Allah, ciptaan makhluk yang Allah jadikan adalah lauh mahfuz. Apa dia lauh mahfuz? Lembaran yang terpelihara di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah tulis tu, sudah ditulis oleh kalam dengan arahan Allah Azza wa Jalla, maka dia tak berubah lagi kat situ. Itu dia panggil lauh mahfuz, yang diperbuat daripada mutiara yang putih. Masya Allah, tabarakallah. Mutiara yang putih, kan?
safahatuha min yaqutatin hamra. Masya Allah, dua pembukaan itu berupa permata yakut yang merah. Dia lauha dia putih, tulis dia merah. Qalamuhu nurun, qalamuhu nur, dua kalam dia, pen dia cahaya. Macam mana cahaya nak tulis? Jangan duk tanyalah, itu kerja Allah Azza wa Jalla kan. Wa kitabuhu nur, dan kitab tulisannya cahaya, cahaya juga. Lillahi fi kulli yawmin sittuna wa thalathmi'ati lahzah. Tengok dalam hadis ni kata ni. Ada lagi lafaz-lafaz yang lain menarik, dia kata wa arduhu ma bainas sama'i wal ardi, lebar dianya jarak antara langit dengan bumi. Setiap hari dalam setiap pandangan itu dia mencipta, memberi rezeki, dan kitabnya cahaya yang melihat sebanyak 360 kali pandangan setiap hari. Dalam setiap pandangan itu dia mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memulia, menghina dan melakukan apa yang dikehendakinya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berkata tiap-tiap masa itu dalam urusannya. Masya-Allah. Wa yaf'alu ma yasha. Allah Taala buat apa yang dikehendaki. Mana dalam hadis ini, tengok nota di bawah ni. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, kitab tafsir. Dia kata hadis daripada Ibnu Abbas, statusnya sahih, tulis itu sahih daripada Ibnu Abbas. Kena betul sikit dia punya maklumat. Sahih, mauquf, itu dalam bahasa kita dah belajar gitu. Kata di Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq kepada Syarah Tahawi, dia kata mauqufun an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma bi isnadin hasan. Kena betul balik itu yang kata sahih tadi itu daripada Hakim, daripada Al-Hakim. Tapi penilaian hadis baru ni tulis kat kitab nota tu, kata mengikut Syekh Syu'aib Al-Arnaud, hadis ini sanadnya baik, hasan, mauquf, makna daripada kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu hadis yang pertama, jelaslah kepada kita bahawa apa kalam dengan lauh tu mari daripada mana? Kalam tu sendiri daripada nur, daripada cahaya, dan tulisan dia juga cahaya, tulisan dia juga cahaya. Kita kadang-kadang duk mikir makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang pelik-pelik ni, betul tak? Tapi bila Allah Ta'ala beri otak kepada kita berfikir, bila mari ni alat-alat ni yang duk tulis di skrin yang kita duk baca tu, apa benda? Cahaya ya. Kalau padam tak nampak apa. Maknanya kita boleh gambarkan betapa luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla, betapa maha berkuasanya Allah Azza wa Jalla. Dia buat berapa ribu tahun dulu, ilmu-ilmu ini diterokai oleh orang kemudian dengan sains teknologi, nak mendekatkan kita kepada bagaimana berkuasanya Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama mutaakhir ini mengatakan, lagi tinggi ilmu sains dan teknologi, lagi kuat hujah Allah SWT ke atas kita. Tulis kata-kata ni, lagi tinggi ilmu sains, lagi kuat hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Sebab apa? Zaman tu orang tak boleh nak mikir macam mana ni, bagaimana zaman kita ni dengan penemuan sains mendekatkan kita kepada apa yang dipikir tidak logik zaman tu. Contoh yang paling ketara yang dekat dengan kita sekarang kan, sekarang ni musim bulan Rajab, boleh katakan hampir kebanyakan masjid-masjid, surau-surau, kalau panggil ustaz-ustaz ceramah, tajuk apa? Ya, Isra' Mi'raj kan. Isra' Mi'raj ini satu
mukjizat yang pelik berlaku di zaman Nabi SAW di luar kotak perkiraan manusia pada masa itu. Orang lain berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis sebulan, pergi sebulan balik. Nabi pergi berapa jam? Sekejap. Bukan sekat situ, naik ke Sidratul Muntaha, kan? Daripada Sidratul Muntaha turun balik. Waktu Nabi naik itulah sampai kepada Sidratul Muntaha, dan dia dengan sariful aqlam. Dengar ni, qalam duk menulis senaik. Tak tahulah bunyi macam mana. Maknanya itu dia panggil kuasa Allah Azza wa Jalla. Dia tunjuk pada Nabi mukjizat 1400 tahun dulu tak boleh diterima oleh puak-puak Quraisy. Mari zaman kita hari ni kita boleh terima perjalanan tu laju, kan? Dengan kajian-kajian sains tentang kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya. Ni ada orang tulis satu makalah menarik juga kalau kita boleh baca dari bahasa Arab. Dia tulis mukjizat Isra dan Mi'raj min nahiyati al-ulum, dari sudut sains. Masya Allah, saya baca tengok, kita kata Masya Allah, Subhanallah. Sebab itulah Allah Ta'ala mula surah Al-Isra dengan Subhana, Maha suci Allah daripada segala kekurangan, daripada segala kelemahan, daripada segala kepincangan. Subhana, mana Maha suci Allah Azza wa Jalla. Mu jangan duk pertikai, jangan duk tanya banyak, sebab Allah Ta'ala yang Maha suci, yang Maha tinggi, Maha agung. Dia boleh buat apa saja yang dikehendaki oleh dia. Masya Allah, tabarakallah, kan? Itu dia panggil mukjizat. Kemudian dalam hadis yang kedua, tengok hadis ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Apa Nabi kita sebut? Daripada hadis Ubadah ibn Samit. Hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, satu hari dia kata kepada anak dia, saya baca cerita penuh lah supaya para jemaah, para pelajar rasa peristiwa-peristiwa hadis-hadis ni lebih dekat dengan kita, kan? Bila ada cerita, kalau raja tulis dekat notat. Hadis ni, hadis yang kita nak baca ni, ada muqaddimah dia. Satu hari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu berkata kepada anak dia, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'ma haqiqatal iman, kamu tidak akan mendapati hakikat kemanisan iman itu, ta'ma haqiqatil iman, hatta ta'lama, sehingga kamu mengetahui bahawa annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, apa yang kena kepada kamu tak akan lepas. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, apa yang Allah Ta'ala tak tulis untuk kita, dia tak akan kena. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, dunia telah diancam oleh makhluk yang halus. Nama apa makhluk? Virus corona, kan? Apa ni dia punya istilah? COVID-19. Takut habis orang. Dulu takut kepada H1N1, H1N2, sekarang ni takut COVID-19. Memang kita kena hati-hati. Kan ada hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang ta'un. Nabi kata apa? Kalaulah negeri itu ada ta'un, jangan masuk, jangan pergi. Kalau kamu duduk negeri itu, jangan lari. Tengok dari sudut kesihatan, bila orang duduk di tempat ni, kalau dia lari, takut dia bawa dia punya penyakit tu keluar. Orang yang belum kena, kalau masuk, cari penyakit, betul tak? Maka itu dia panggil taujih an-nabawi, cara pendidikan kesihatan yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu duduk dalam negeri itu, jangan keluar. Kalau kamu belum masuk, jangan masuk. Kita sekarang ni bila mari virus ni, saya ingat orang duduk fikir taklah jauh sangat dengan kita, kan? Bunyi di China, di Wuhan, di negara-negara lain. Tapi bila sampai kepada kita gambar Kaabah kosong, apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan?
tengok gambar Kaabah tak boleh nak tawaf, apa perasaan kita? Sedih tak? Oh, sedih sebab Kaabah tak boleh nak tawaf. Tu kita duduk di sini. Betul lah, ada budak-budak buat gambar kartun, dia kata waktu Kaabah kosong tak boleh pergi tawaf, kamu sedih. Waktu masjid sebelah rumah kamu kosong, kamu tak pergi. Sedap juga dia punya sindir, betul tak? Waktu masjid sebelah rumah kita kosong, tak sedih pula tu. Tengok sedih, Masya Allah masjid kosong, pakat lari pergi. Waktu Kaabah di Mekah ni dia tak pergi pun. Kita yang dah ada tarikh, dah ada tiket ni, barulah kita rasa sedih. Nak pergi tak boleh kan? Ya. Yang pentingnya al-wiqayah, cara nak menyelamatkan diri itu kena buat. Itu dia panggil usaha, ikhtiar. Tapi dari sudut pendidikan yang telah kita belajar dalam siri yang lepas, ingat tak kita belajar siri lepas dalam bab takdir Allah? Keterlupa dah. Tengok di muka surah 43 tu, beriman kepada qada dan qadar. Ana ada hurai panjang juga supaya para jemaah boleh apa ni, boleh memahami tentang qada dan qadar ini dengan lebih teliti, insya-Allah. Maka sekali lagi kita ulang balik qada dan qadar ini daripada hadis Ibnu Ubadah ini dan juga hadis Ibnu Abbas yang telah kita baca. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan tak boleh lari. Apa yang tidak ditetapkan, wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak, hak mana tak kena kepada kamu tak akan kena. Tapi tak bolehlah kita nak tahu macam mana Allah takdir untuk kita ataupun tidak. Kata di Ubadah, tengok dalam hadis sampai hadis kita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub, qala rabbi wa madza aktubu, qal uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Allahu akbar. Dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Qalam dia itulah pena yang daripada Nuh tadi tu. Faqala lahu, lalu Allah perintahkan kepada qalam, uktub, tulis. Qalam pun bertanya, apa yang saya nak tulis? Nak tulis apa ya Rabbi? Qal, Allah Ta'ala berfirman, uktub maqadira kulli syai'in, tulislah takdir, ketetapan yang telah Allah SWT tetapkan segala sesuatu sehingga terjadinya kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga terjadinya kiamat. Kemudian kata di Ubadah, ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata ala ghairi zalika falaysa minni. Tambah hadis. Kata di Ubadah, aku dengar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Siapa dia mati tidak percaya, beriman dengan qada dengan qadar ini bukan daripada umat aku. Maknanya kita kena beriman kepada takdir Allah azza wa jalla. Wa ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak. Kena hafal hadis ni, barulah kita rasa tenang kan. Oleh kerana kita tidak tahu apa yang telah ditulis oleh Allah azza wa jalla, siapa dia tahu? Hak Tuhan tulis. Tak tahu. Maka menjadi kewajipan kepada kita siang dan malam, pagi dan petang, mesti apa dia? Berusaha untuk menjadi orang yang baik. Kena jadi orang baik, kena buat benda yang baik. Pasal apa benda baik? Sebab bila Nabi sebut orang ni telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam takdirnya, dia ni mati baik, mati husnul khatimah, orang ni na'uzubillah mati dalam keadaan tak baik. Maka ada sahabat yang pergi tanya, ya Rasulullah, afala nattaqin, boleh tak kalau kita bertawakal je kepada Allah Azza wa Jalla? Tak payah ibadat lah, kira tawakal je. Nabi kata, la i'malu, naklah kamu buat kerja.
berusaha untuk jadi orang baik. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, setiap orang itu dipermudahkan dengan apa yang Allah Ta'ala nak beri pada dia. Tanda itu, fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang itu dipermudahkan kepada apa yang Allah nak beri kepada dia. Sekarang ni kita tahu Tuhan nak beri apa pada kita? Tahu ke tidak? Tak tahu. Maka kita kena berusaha untuk mendapat yang terbaik yang kita minta Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Jadi kena sentiasa doa. Itu di antara perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Hari itu kita dah bagikan doa-doa untuk menyelamatkan diri daripada virus-virus ni. Kau tak ingat dah? Ingat tak ingat? Ingat? Di antaranya, tandalah sebelum saya pindah ke tajuk lain ni, tajuk uktub maqadir kulli syai. Sebab ada hadis lain mengatakan la yaruddul qadar illa du'a. Tidak boleh menolak takdir itu kecuali doa. Doa pun dengan takdir Allah juga. Kalau tak ada takdir, macam mana kita nak doa? Cuma kita yang takut ini mesti kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan banyak berdoa dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang disebut oleh para ulama, dalam ulama kita semasa hari ini, peringkat antarabangsanya, tulislah. Yang pertama sekali, kita nak jaga kebersihan diri kita dengan sentiasa berwudu. Kan orang kata penyakit virus ni dengan basuh tangan je. Tak payah pakai topi-topi, mask tak payah, sebab dia bukan berjangkit melalui nafas, dia berjangkit melalui sentuhan. Itu dia mazhab lain pula tu, mazhab sentuh pula. Dulu melalui pernafasan. Jadi bila kita tak boleh sentuh, maka kita basuh tangan. Alhamdulillah kita orang Islam sentiasa basuh tangan. Nak makan basuh tangan, tapi apa boleh buat sekarang ni, dimakan dengan sudu, tak payah basuh tangan pun tak apa kan. Sekarang ni kita cuba nak makan dengan sudu pun basuh tangan juga. Itu usaha-usaha kesihatan. Belilah ubat-ubat alat tu, tak ada masalah. Yang pentingnya, yang pertama dari sudut amalinya, keugamaannya, motivasi agama, yang pertama sekali jangan lupa baca zikir pagi dan petang. Buku zikir pagi dan petang dah ada kan? Ada dah? Kena ada apa? Kena cari je buku. Ini antara yang Jawi yang saya duk bagi ni, dapat dah ni, bagi percuma yang ni. Kemudian yang Rumi ada zikir pagi petang, jangan lupa. Sebab anda rasa dalam siri lepas saya dah bagi tahu ulama kata apa kepada zikir pagi petang ni. Dia kata apa? Zikir pagi dengan petang ni ibarat perisai baju besi kepada tentera. Tentera nak pergi perang, dia pakai tak perisai? Pakai baju besi tak? Kita hari ni nak lawan syaitan, nak lawan iblis, nak lawan benda-benda ni dengan apa? Dengan baju besi kitanya, zikir pagi dan petang, insya-Allah. Tanda kata-kata ulama ini, kata zikir pagi petang ini diibarat seperti apa? Baju perisai kepada tentera. Itu untuk keselamatan. Untuk hati kita pula, zikir pagi petang ini diibarat seperti air kepada ikan. Air kepada ikan. Ikan boleh hidup tanpa air? Hidup? Ikan plastik je hidup. Ikan dalam plastik hidup lah, tak mati-mati dia. Nak goreng pun tak boleh. Tapi kalau ikan betul tak ada air, hidup. Demikianlah hati manusia tak akan hidup tanpa zikir. Hati manusia tak akan hidup tanpa zikir. Masya Allah, tabarakallah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila nak keluar dari rumah, apa yang kita baca? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Baca. Kan dalam hadis Nabi kata, siapa dia baca zikir ni, maka uqita wa kufita, orang ni dipelihara dan dijaga sehingga dia balik, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, setiap kali kita nak berhenti mana-mana tempat, kita kena baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Coba ikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri khalaq. Ingat dah? Ingat dah. Dia sebenarnya termasuk dalam zikir pagi petang tu. Cuma kita tambah setiap kali nak berhenti tempat baca. Ikut nak berhenti kat mana-mana pun baca. Insya-Allah dalam hadis tu Nabi SAW beritahu dia akan dijaga sehinggalah dia meninggalkan tempat yang tersebut. Jadi insya-Allah jangan takutlah. Kemudian bacalah doa yang selalu diajar oleh para ulama. Di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Baca doa ni, insya-Allah mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Itu dia panggil dari sudut al-wiqayah, penjagaan. Tapi dari sudut takdir, oleh kerana kita tidak tahu Allah Ta'ala tulis apa kepada kita, apa yang telah ditulis oleh kalam untuk kita, maka kita kena berusaha untuk menyelamatkan diri dengan usaha-usaha secara fizikal, dengan usaha secara kerohaniannya, dengan kita doa dan zikir. InsyaAllah mudah-mudahan selamat. Ni ada sampai orang mereka keluar fatwa sekarang ni, zaman menular wabak ni boleh tak boleh, kita tak payah pergi masjid. Mereka tu je masjid ada tanyanya. Dia tanya kalau tak pergi pasar raya macam mana? Masjid tidak cari, jadi masjid juga jadi mangsa. Kita kata orang pergi masjid tu orang wuduk belaka dah tu, basuh tangan dah, insya-Allah tidak jadi masalah bagi dia. Untuk kita nak apa yang kita susah. Pandai sungguh manusia ni, cari jalan supaya tak pergi masjid. Cari jalan supaya tak pergi masjid. Allahul musta'an. Baiklah, kita tengok dalam kitab kita ni, maksudnya tengok hadis ni, kalam tulis. Mula-mula Allah Ta'ala ciptakan kalam, Tuhan kata apa? Uktub, tulis segala takdir yang akan berlaku ni sampai hari kiamat. Tulis sampai kiamat. Maksudnya, perkara pertama yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla kalam, maknanya setelah Allah Ta'ala ciptakan kalam, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan untuk ditulis. Apa yang ditulis? Seperti umur setiap orang, rezekinya, semua ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Walaupun seluruh makhluk bersepakat mahu mengubah semua perkara ini, mereka tidak ada kuasa bagi mengubahnya. Tak usah duk katalah orang ni pakar strategi, pakar perancangan, kan? Tak usah duk pakar. Semua pakar tu pun duduk di bawah takdir Allah Azza wa Jalla. Nak kata apa? Tengok dalam peristiwa yang berlaku pada negara kita seminggu yang lepas, minggu dua ni. Kita nak kata apa? Penganalisa kata tu, kata ni, kita kata semua tu, orang bahasa Arab kata dalam surah Al-Kahfi kata rajman bil ghaib. Tahu rajman bil ghaib? Kan dalam cerita Kahfi tu, wa yaqulun kan, mereka kata 5 orang, mereka kata 7 orang. Allah kata apa? Rajman bil ghaib, itu andaian benda kita tak tahu belaka. Takdir. Mana kalau kita nak kata ini strategi ini, kita kata buatlah strategi apapun, dia akan terjadi mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah benda itu terjadi, maka kita cubalah. Baik, selesailah kita kalam. Kita tahu dah kalam tu daripada nur, kerja dia hanya menulis segala perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka timbul perbahasan al-arsh qabla al-qalam. Ada pendapat yang mengatakan arasy diciptakan dahulu sebelum kalam. Tanda ni para jemaah sekalian. Sekarang ni kita nak tahu kalam dulu ke arasy dulu? Mana dulu antara kalam dengan arasy? Sebab Tuan Syekh ni sebut dalam kitab Syarah At-Tahawi, dia kata waqtalafal ulama berbeza pandangan. Kalam dulu, kalam ke makhluk yang pertama ataupun arasy? Jadi Abul Ala Al-Hamazani rahimahullah ta'ala kata asahhuhuma, yang sahihnya, tengok, arasy diciptakan dahulu sebelum kalam. Arasy diciptakan dulu sebelum kalam berdasarkan hadis daripada Imam Muslim. Patut ni hadis ni ada dalam nota kaki ni, insya-Allah kita tambah. Tanda hadis ni, tanda hadis ni, supaya kita lengkapkan perbincangan kita ni, insya-Allah. Dalam hadis ni kata
daripada Abdullah bin Amru, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Allah Ta'ala telah tulis takdir makhluk ini sebelum dijadikan langit dengan bumi 50,000 tahun. Tak sempat nak tulis. Nampak tak gerak pen tu? Tulis. Kataballahu, saya terjemah satu-satu. Kataballahu, Allah Ta'ala tulis maqadirul khalaiq, takdir kejadian semua makhluk ini sebelum Allah ciptakan langit dengan bumi bi 50 alf sanah, 50,000 tahun. 50,000 tahun tu sudah siap dah dia punya, kalau sesuai dengan bahasa dia panggil blueprint dah, dia punya perancangan awal dia selesai. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arshuhu 'alal ma', arah dia berada di atas air, berada di atas air. Maknanya hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Kata di para ulama, fahaza sarihun, hadis ini jelas bahawa takdir yang ditulis oleh qalam itu waqa'a ba'da khalqil arsy, terjadinya selepas diciptakan arsy, itu yang waqa'a inda awwali khalqil qalam. Ada juga pendapat yang mengatakan qalam dulu. Mana dalil? Ini dalil dia hadis Ubadah bin Samit tadi, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Tapi boleh katakan ramai di kalangan ulama dia kata apa? Dia kata aras sebelum daripada qalam. Aras sebelum daripada qalam. Dalam hadis lain Muslim, tanda satu lagi hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Nabi kita bersabda, lamma khalaqallahu al-khalqa, apabila Allah Ta'ala ciptakan makhluk, kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Maknanya dia kata sudah dituliskan kita itu ada di sisi Allah Azza wa Jalla fawqal arsy, makna kita itu berada di atas arsy kita itu. Inna rahmati taghlibu ghadabi, rahmat aku mendahului kemurkaanku. Ini dipanggil luahnya rahmat Allah SWT. Dia kata apa? Rahmat dia mendahului kemurkaan dia. Rahmat mendahului kemurkaan. Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan bahawa perbahasan ulama di sini tengok Tuan Syekh kata, namun untuk menyatakan bahawa qalam dijadikan lebih dahulu berbanding arah adalah berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Imam Abu Daud. Tadilah awwalu ma khalaqa tadi. Wallahu alam. Itu untuk perbahasannya. Untuk keimanannya kita beriman kepada dua-duanya. Arasnya ada besar arah dia ni, setara mana kita tengok lepas ni, setakat mana besarnya aras itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada, sebagaimana yang cerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik, kita pindah kepada yang sebelah ni. Tamatlah kita dalam bab qalam. Sekarang ini kita berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan arasy dan kursi. Arasy dan kursi. Sebagaimana dalam surah Al-Mu'min ayat 15, dia kata apa sini? Rafi'ud darajati zul arshi. Rafi'ud darajati zul arshi. Dialah yang maha tinggi darjat kebesarannya, yakni Allah Azza wa Jalla itu, yang mempunyai aras yang melambangkan keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Aras itu sangat besar.
Bersama dengan aras ni. Mari kita tengok. Nak banding dengan kursi, apa perbezaan dia? Kan? Arah dengan kursi, apa beza dia? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 255, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ayat apa ni? Siapa dia tak ingat ni berat. Nah. Ada setengah orang kata, dia kata ayat kursi ni di antara dua ayat yang digantung. Gantung kat mana? Gantung kat dinding. Baca tidaklah. Alhamdulillah Anas dah buat dua kuliah. Tengok dalam YouTube, cari halaqah Abu Anas tu. Yang pertama kita tulis keajaiban ayatul kursi. Tajuk dia. Yang kedua 12 keagungan Allah Azza wa Jalla dalam ayat kursi itu. Sebab ayat kursi ni dia ada 10 poin besar. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati man zal ladzi yashfa'u indahu. Ada 10 perkara. Tengok dalam itu. Kalau tidak kita jadi syarah ayat ni pula, kan panjang pula cerita. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah, ada yang mengatakan ilmunya dan kekuasaannya meliputi langit dengan bumi. Meliputi langit dan bumi. Ayat al-kursi, aras dan kursi adalah suatu jisim yang sangat besar dan bercahaya. Jisim maknanya benda tu ada, sangat besar dan bercahaya. Aras berada di atas susunan dia, manakala kursi pula berada di bawahnya secara berdampingan. Wallahu a'lam. Ni tengok nota yang 29 tadi kita dah baca. Dikata para ulama berbeza pendapat dalam menyatakan sama ada arah atau qalam yang diciptakan terlebih dahulu. Tengok muka surat 47 dalam nota. Namun yang lebih sahihnya bahawa aras diciptakan terlebih dahulu daripada qalam berdasarkan pada hadis Muslim, kerana hadis Abu Daud dapat ditakwilkan dengan dua jumlah makna. Dua jumlah makna tu itu yang disebut oleh para ulama ni kata ni. Apa makna dua jumlah makna? Tulis tepi kitab tu. Dia kata makna yang pertama, awal ma khalaqallahu al-qalam. Permulaan, mula-mula Allah ciptakan qalam, terus dia apa? Dia telah mengarahkan qalam supaya tulis, uktub, tulis. Dikata ada dua makna. Yang pertama, makna yang pertama iaitulah Allah SWT apabila diciptakan qalam, maka diperintahkan kepada qalam supaya menulis, uktub. Itu dia perbahasan yang telah kita sebut tadi. Adapun kursi, tengok kursi di bawah tu. Adapun kursi, seperti dalam firman Allah Taala, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Dalam ayat kursi kita tu kan, luahnya kursi Allah Taala, yakni ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Meliputi langit dan bumi. Ada pendapat yang mengatakan kursi dan aras adalah sama. Ada riwayat, ini perbahasan ulama ni, ada riwayat yang mengatakan kursi dengan aras tu satu je, satu makhluk je. Namun yang sahih adalah ciptaan Allah Ta'ala yang berlainan, yang berbeza. Aras di atas, kursi bawah kan. Dinukilkan daripada Abdullah bin Abbas dan lainnya, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Sifatul Ars, dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak,
dengan syarat hadis sahih Bukhari Muslim. Dia kata apa? An Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wasi'a kursiyyus samawati wal arda annahu qala al kursi mawdi'ul qadamaini wal arsyu la yuqdaru qadruhu illa Allah azza wa jalla. Maksud dianya, luahnya kursi Allah SWT meliputi langit dengan bumi. Kata di Ibn Abbas, dia kata apa ni? Kursi adalah mawdi'ul qadamain, dan arah itu la yuqdaru qadruhu illa Allah. Arah itu besarnya tidak dapat diketahui kecuali Allah azza wa jalla. Ini perbahasan ulama ni panjang di sini. Yang saya nak tunjuknya nih, luahnya kursi ni setakat mana. Tengok. Kata dia kursi yang disebut wasi'a kursiyu tu. Kursi itu nak banding dengan aras seperti satu duit. Kita ambil duit siling, duit 50 sen contohnya, kita pergi campak di atas padang yang luas, fi falad, letak situ. Mana letak atas padang ni nak banding, dia kata lagu itulah langit dengan bumi ni kalau letak atas kerusi seperti letak duit seling di atas apa? Di tengah padang. Allahu Akbar. Nak banding dengan arah pula macam mana? Arah pulanya. Wa ammal kursi fil arsy, kursi nak banding dengan aras, illa kahalqatin min hadid, seperti kita ambil duit seling tadi bagi campur atas padang, macam tu pula. Mana kalau ambil aras, ambil kursi letak atas aras, seperti kita letak duit seling atas padang. Nak banding langit dengan bumi dengan kursi, seperti letak duit seling di atas padang. Betapa besarnya aras Allah azza wa jalla yang telah disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata banyak mana, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Itulah jawapan kita besar. Cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita, dia kata aku telah diberi keizinan oleh Allah azza wa jalla. Aku telah diberi keizinan oleh Allah azza wa jalla supaya menceritakan kepada kamu tentang hamalatul arsy. Apa dia hamalatul arsy? Malaikat yang memikul aras. Malaikat yang pikul arah ni sama mana dia? Dalam ayat Quran beberapa ayat, tengok Ibnu Katsir kata apa? Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Al-Mu'minun 116, wa huwa rabbul arsyil azim. Dia ni Allah Ta'ala ni pemilik arah yang maha agung, besar. Dalam surah At-Taubah, wa huwa rabbul arsyil azim. Dalam surah Al-Buruj, zul arsyil majid. Allah Ta'ala yang punya arah yang al-majid, bermakna al-muttasi', yang sangat luas, yang sangat luas. Dalam surah Ghafir, tanda ayat 7, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Malaikat-malaikat yang memikul arah dan sekelilingnya sentiasa bertasbih pada Allah azza wa jalla. Maka Nabi kita sallallahu bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah, kata Nabi sallallahu, uzinali, tanda kita tulis tepi kita, uzinali an uhaddisa an malakin min malaikatillah. Aku telah diberi keizinan. Nabi kata apa? Aku telah diberi keizinan oleh Allah azza wa jalla untuk menceritakan kepada kamu tentang salah satu daripada malaikat yang memikul aras. Yang memikul aras. Banyak mana? Innama baina syahmati uzulihi. Malaikat yang di antara ni cuping telinga ni dengan bau dia, ujung telinga ni dengan bau, jarak dia saja masiratu 700 am, 700 tahun. Bukan daripada kaki ke kepala tu, daripada ujung telinga ke bau, 700 tahun dia punya perjalanan. Masya Allah, tabarakallah. Besar atau kecil?
Berapa malaikat ada? Malaikat yang pemikul aras tu dia kata wa yahmilu arsy rabbika yauma arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Ada 8 malaikat yang pikul aras. Allahu akbar. Jadi kalau kita baca para jemaah sekalian, banyak lagi hadis-hadis yang perbahasan para ulama ni. Yang pentingnya kita dah boleh buat kesimpulan bahawa arah itu sangat besar kan. Arah dengan kursi seperti duit selen duduk atas padang, kursi dengan duduk langit dengan bumi seperti duit selen atas padang pula. Mana 2 kali ganda lagi. Besar mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Zul Arshil Majid. Allah Ta'ala yang memiliki arah yang sangat besar. Karena itulah bila kita doa susah hati ke doa apa kan, kita dengan doa dengan mana? Rabbil Arshil As'alullahal Azim. Doa kita kalau kita tengok orang sakit, kita doa macam mana? As'alullahal Azim Rabbal Arshil Azim. Ingat doa an yashfika. Mana bila setiap kali kita pergi ziarah orang sakit, kita pergi ziarah orang-orang yang uzur, apa doa kita kata dia? Ikut sekali. As'alullahal Azim Rabbal Arshil Azim an yashfiyaka. Kalau orang perempuan, yashfiyaki. Saya ingat kita bagi dah hari itu risalah. Ada ziarah orang sakit. Ingat tak? Kau tak ingat dah? Ilah habis dah segala ketah. Kena ada file satu. Setiap kali dapat risalah tu simpan dah. Bagus, macam menarik. Bagi kita punya menarik lah kan, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, apa makna As'alullahal Azim? Aku minta dengan Allah Ta'ala yang maha agung, Rabbal Arshil Azim, Tuhan pemilik aras yang maha besar, an yashfiyaka, supaya Allah Ta'ala sembuhkan kau. Laki-laki. Kalau perempuan, an yashfiyaki, supaya Allah Ta'ala sembuhkan awak, perempuan. Maknanya kita minta kesembuhan ini daripada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia? Allah yang mana? Pemilik aras yang maha besar, pemilik aras yang maha agung. Sebab apa? Kenapa? Sebab kita nak apa? Nak apa? Nak dia panggil tawassul dengan Allah SWT, nama-nama Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha dengan sifat Allah Ta'ala yang maha agung. Ini kita minta yang besar-besar. Kalau kita kata Tuhan pemilik benda-benda lain pun boleh, tapi nak ambil yang paling besar sekali. Kita minta dengan yang paling besar, insya-Allah Ta'ala. Nah, itu kata-kata Ibnu Abbas, panjanglah dibahas oleh para ulama. Al-Kursi tadi yang disebut oleh para ulama Islam kita di situ, insya-Allah. Jadi sekarang ini tamatlah kita perbincangan tentang aras, qalam, aras dan kursi. Daripada tiga-tiganya selesai dah kita kata. Kesimpulan yang boleh kita buat, yang pertama, aras dijadikan sebelum qalam. Ada setengah riwayat melalui riwayat Abu Daud, awwalu ma khalaqal qalam. Jadi permulaan qalam. Jadi ulama kata di sini ada 2 perbahasan. Ada yang menakwilkan bahawa permulaan di sini bukan permulaan kejadian, mula-mula dijadikan Allah Ta'ala perintahkan kepada qalam. Alhamdulillah. Kemudian besarnya aras nak banding dengan kursi, dan besarnya kursi dibandingkan dengan apa? Dengan langit, dengan bumi. Maka salah satu daripada contoh nak supaya kita nampak arah tu tinggi ataupun apa ni kursi besar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah buat bandingan, menyatakan kepada kita sifat hamalatul arsy, pemikul arah tu di antara cuping telinga dia yang bawah ni dengan bahu berapa ratus tahun, 700 tahun perjalanan mengikut dalam riwayat kita ini. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, sebelum kita berpindah kepada tajuk yang berikutnya, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat dipanggil asyratu as-sa'ah. Tanda-tanda kiamat ni banyak sekali yang kita boleh baca di dalam kitab kita ni, insya-Allah.